Salam sejahtera, terima kasih kepada Timbalan Datuk Ketua. Melati kuntum tumbuh melata, sayang mebah di pohon cemara. Salam sejahtera mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Tuan Yang Pertua, sebelum saya mulakan pembahasan tentang enakmen pembekalan bajet 2016, saya ingin menarik perhatian seisi Dewan, di mana ketika pagi Jumaat ini apabila kita membahaskan belanjawan, rakyat negeri Perak khususnya di kampung Padang Serai, Pengkarap Baru, Kampung Mesra Batu Tujuh di Cangkat Jong, lebih kurang 300 rakyat negeri Perak terpaksa mengharungi kesengsaraan akibat daripada banjir. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka dan diletakkan di pusat-pusat relief center. Tetapi apabila saya perhatikan bajet yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini pagi ini, di bawah Jabatan Pengaliran Sariran dan juga untuk rancangan pertebatan banjir, kita ada 59 kawasan. Jumlah peruntukan yang diberikan oleh Yang Berhormat Pangko hanya 9 juta saja. Yang kata lain, satu kawasan hanya 150,000. Tetapi masalah banjir adalah masalah kritikal kronik yang amat serius sekali. Tahun lepas kita telah pun dilanda banjir besar sehingga lebih kurang 7,000 rakyat negeri Perak terpaksa meninggalkan kampung mereka. Tahun ini bagi 9 juta ringgit. Ini adalah satu sedekah yang tidak mencukupi. Oleh kerana itu saya minta dengan segera Yang Berhormat Pangko tambahkan peruntukan kepada JPS untuk rancangan pencegahan banjir di seluruh negeri Perak. Tuan Yang Pertua, pagi ini merupakan 17 tahun berturut-turut saya membahaskan bajet di Dewan ini. Sejak hari pertama Dewan Yang Mulia yang megah ini dibina, saya sudah ada di sini. Maka saya ingin membawa beberapa perubahan reformasi kepada sistem Dewan Undangan Negeri. Yang pertama, sepanjang 4 hari saya perhatikan, saya mengupas meneliti perbahasan-perbahasan rakan-rakan di Dewan ini. Ramai yang membangkitkan isu-isu seperti tebatan banjir, masalah rumput, masalah jalan, masalah longkang, masalah padang unggas, ternakan dan lain-lain. Tetapi sebenarnya Dewan Yang Mulia ini boleh memainkan peranan yang lebih penting dan bererti dengan pelaksanaan satu dasar saja, iaitu semua ahli-ahli Dewan adalah wajib dilantik menduduki dalam Majlis Tindakan Daerah. 28 ahli Majlis Aduan Perbankan wajib duduk dalam Majlis Tindakan Daerah kerana banyak masalah yang dibangkitkan di Dewan ini boleh diselesaikan di Majlis Tindakan Daerah dan bukannya digunakan. Saya berulang kali mencadangkan Timbalan Datuk Ketua, Dewan Negeri ini menelan belanja 109 juta ringgit. Tetapi hari persidangan kita tak lebih daripada 10 hari. Ini merupakan satu pembaziran. Tuan Yang Pertua, saya dah cadangkan di mana Dewan ini harus menubuhkan jawatan kuasa pilihan khas. We must set up the select committee dalam sekurang-kurangnya dalam 3 aspek yang diluluskan oleh Dewan dan bukannya menjadi second grade committee di bawah Exco. Kerana kita perundangan, kita bukan di bawah eksekutif. Yang pertama adalah jawatan kuasa pilihan khas, PBT, local government. Maka semua masalah bertentangan dengan 15 PBT boleh dibincang, boleh diselesaikan di peringkat jawatan kuasa khas. Jawatan kuasa khas kedua adalah tentang pentadbiran tanah. Kerana pentadbiran tanah dan tanah adalah fungsi utama kerajaan negeri. Dan hasil cukai tanah adalah pendapatan utama kerajaan negeri. Satu jawatan kuasa khas tentang pentadbiran tanah harus ditubuhkan sebelum sesi Dewan ini berakhir. Dan yang ketiga, saya rasa amat penting perlu ditubuhkan adalah jawatan kuasa khas GLC, Government Link Company. Seperti isu paling panas sesi ini, iaitu Perbadanan Menteri Besar, MB Inc, SSI, Perak Corp. Kesemua ini isu ini boleh dibangkit dan dibincangkan di peringkat jawatan kuasa khas GLC. Ini adalah amat penting
supaya mereka ahli-ahli yang berhormat memainkan peranan yang penting, dan hanya masalah tidak dapat diselesaikan di Select Committee dibawa ke Dewan Yang Mulia ini sebagai sebuah dewan dasar. This is the August House that make policy as well. Recommendation of policy to the executive. Tuan Dipertua, ini saya rasa tidak perlu saya berulang. Sekiranya kerajaan betul-betul serius tentang mematabatkan dewan ini, jawatan kuasa khas ini perlu ditubuhkan dengan segera. Ketiga, iaitu tentang peruntukan. Peruntukan sebenarnya, peruntukan kawasan adalah duit rakyat. Kerajaan hanya memegang sebagai pemegang amanah kepada rakyat. Saya cadangkan di mana semua ahli yang di dewan ini diberikan peruntukan kawasan. Bukannya ada lagi diskriminasi, sistem politik yang kurang matang sejak kemerdekaan perlu ditepiskan, diketepikan. Saya bagi contoh, Kerajaan Pulau Pinang sudah berikan peruntukan kawasan kepada Adun Pembangkang. Selangor pun nak laksanakan. Tetapi kita tunggu di negeri Perak. Slogan kita, Perak number one. Kita nak jadi nombor satu. Tetapi dari segi amalan, indah kabah dari rupa. Cakap tak serupa bikin. Maka saya rasa adalah sekiranya kerajaan memahormati demokrasi. Semua 28 adun pembangkang yang dipilih oleh rakyat patut diberikan peruntukan yang sama seperti rakan-rakan yang duduk di sebelah sana. Kerana rakyat memilih pembangkang tidak boleh dihukum. Mohon laluan Tak ada masa. Ini tak ada standard duduk. Selangor pun tak bagi sama banyak, Penang pun tak bagi sama banyak. Cuma minta Perak sama banyak. Siapa lu lah? Saya nak pergikan kepada Selangor. Cadangan keempat saya tentang pengiktirafan institusi ketua pembangkang. Sebenarnya kerajaan negeri Perak pada tahun 2008 menerusi MMK dah buat keputusan untuk mengiktiraf secara rasmi institusi ketua pembangkang. Tetapi sehingga hari ini kita tunggu 7 tahun. Dasar yang dibuat oleh kerajaan tidak dipatah, tetapi tidak dilaksanakan. Ini merupakan satu penghinaan kepada Dewan Yang Mulia ini. Pulau Pinang sudah iktiraf institusi ketua pembangkang. Selangor bukan sahaja iktiraf, ada kereta rasmi, ada allowance tambahan. Tetapi yang pelik tu UMNO lari kuat-kuat tak berani nak lantik ketua pembangkang di Dun Selangor. Itulah yang saya tak faham. Tuan Dipertua, tentang bajet ini. Sebenarnya sekiranya kita mengupas meneliti, sudah lebih kurang defisit 10 tahun betul-betul. Tahun 2015 defisitnya 50 juta. Tahun depan 49.18 juta. Terbukti jika, tetapi yang berhormat Pangkor sentiasa kata apabila akaun ditutup ada lebihan. Akaun ditutup ada lebihan. Dia bukannya secara benarnya adalah defisit. Tapi saya nak tanya, jika ada lebihan, mengikut jawapan yang saya dapat, setakat hari Ogos tahun ini, jumlah wang rizab negeri tidak meningkat. Hanya diparas 890 juta. Perbetulkan jika saya silap. 895 juta. Tetapi jika bandingkan dengan negeri Selangor, waktu Barisan Nasional mentadbir, jumlah wang rizab negeri 600 juta. Selepas 7 tahun di bawah Pakatan Harapan dan Pakatan Rakyat, jumlah wang rizab sekarang meningkat macam roket sampai 3.5 bilion. Wabi, kenapa bagi contoh roket? Lain pun ada. Naik cepat macam roket. 3.5 bilion. Satu peningkatan 500%. Pulau Pinang, waktu Barisan Nasional pegang, jumlah wang rizab lebih kurang 400 juta. Sekarang jika tidak silap saya, lebih kurang 1.2 bilion. Satu peningkatan 4 kali ganda. Tuan, 3 kali ganda. Ini menunjukkan lebihan sebenar. Tapi di negeri Perak, tiap-tiap tahun Menteri Besar wawakan ada lebihan. Waktu 2009, jumlah rizab lebih kurang 900 juta. Sampai sekarang, sama ataupun berkurangan. Tidak meningkat pun. Maka saya rasa ini Menteri Besar perlu menjelaskan mengapa kumpulan wang bersatu negeri ataupun wang rizab kerajaan negeri tidak mencerminkan fakta sebenar. Jika tidak, ia merupakan satu helah lagi untuk memesong pengundi-pengundi. Dan Dipertua, slogan kerajaan negeri adalah tiada yang terpinggir, tiada yang tertinggal.
Tetapi dari segi sudut landscape pembangunan ke negara, saya rasa negeri Perak yang tercinta ini bukan saja ketinggalan, tetapi jauh jelas terpinggi. Pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 23 hari bulan Oktober, di mana Perdana Menteri dah mengumumkan 24 projek first priority project bernilai 137.1 bilion, termasuk BRT, MRT, LRT, Palm Oil Jetty, Airport, Malaysia Vision Valley, KLIA Aeropolis, Cyber City Centre. Hampir semuanya, tidak ada satu pun di negeri Perak. Yang dijanjikan lapangan terbang baru sekarang. Lapangan terbang baru banner mana? Di muka Sarawak. Mengapa di Sarawak? Kerana Sarawak akan adakan pilihan raya negeri pada tahun depan. Mana lapangan terbang antarabangsa baru di negeri Perak? Di bawah rancangan Malaysia ke sebelah, mana ada? Cenderian jangan lagi memesongkan. Ketawa lagi, senyum kambing lagi. Ini pagi Jumaat tahu, jangan main-main. Dan ini betul. Mengikut unit perancangan ekonomi, EPU, Jabatan Perdana Menteri, Perak mempunyai paling ramai, bukan saya kata, Tuan Duk betul, Jabatan Perdana Menteri. Kecuali Perdana Menteri bohong. Okey? Perdana Menteri cakap Perak mempunyai paling ramai bilangan keluarga berpendapatan rendah, iaitu 122,000 keluarga berpendapatan purata bulanan kurang dari ringgit Malaysia RM2,380. Jumlah ini adalah 12.1% dari jumlah kesemua keluarga berpendapatan rendah. Kedua, pendapatan kasar bulanan isi rumah Perak, MIN, Monthly Gross Household Income. Ini mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia, di mana Monthly Gross Household Income di Perak adalah kedua terendah di seluruh negara dengan jumlah RM4,268. Hanya sedikit lebih baik dari negeri Kelantan sahaja. Ketiga, pendapatan kasar bulanan isi rumah median di Perak, median monthly household income, adalah ketiga paling rendah dengan jumlah RM3,451. Hanya sedikit baik dari negeri Kelantan dan Pahang. Yang keempat, ini kesemua statistik daripada Jabatan Perangkaan dan EPU dan Jabatan Perdana Menteri menunjukkan Perak di bawah barisan nasional sudah sampai ke satu titik berakhirnya riwayatnya supaya rakyat perlu buat perubahan untuk meningkatkan pendapatan, untuk membawa kemajuan dan juga pembangunan. Perak bakal menukar kerajaan pada PRU 14 nanti. Tuan Di Pertua, saya dah cadangkan di bawah UPEN. Sebenarnya semasa pembendangan bajet, Yang Berhormat Menteri Besar katakan sebenarnya paras kemiskinan negeri sudah turun jerata. Hanya 1.4% saja orang miskin. Semua sekarang sudah kaya raya, hidup selang-lelang. Betul ke? Mengapa macam ini? Kerana inilah sikap dia angkat bakul masuk sendiri, Yang Berhormat. Mengapa saya kata macam ini? Kerana kita lihat apakah takrifan miskin di negeri Perak. Jika ikut UPEN, paras kadar kemiskinan tegar dan kemiskinan bandar. Erti miskin tegar, RM520. Erti miskin, RM830. Ayo, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang gaji minima yang ditetapkan oleh kerajaan pun RM1,200. Sektor swasta pun RM1,000. Ini bermaksud, erti kemiskinan ataupun takrifan garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan tidak mencerminkan realiti. Sekarang ini, siapa boleh hidup dengan pendapatan RM520 satu keluarga? Dengan kata lain, saya harap mulai 1 hari bulan Januari, kerajaan negeri akan mengubah garis panduan baru supaya ia betul-betul mencerminkan realiti kemiskinan tegar dan kemiskinan patut selaras dengan pembangunan semasa, khususnya inflasi yang kian menekan kehidupan rakyat. Tuan Di Pertua, tentang bagaimana untuk meningkatkan hasil pendapatan. Kerajaan selalu kata kita berasa tekan. Sebenarnya, Perak menyumbangkan cukai langsung dan tidak langsung. Tahun lepas kita menyumbangkan kepada kerajaan persekutuan berapa tahu Tuan Di Pertua? 3.26 bilion. Kedudukan Perak adalah di negeri ke-6 yang menyumbangkan cukai langsung dan cukai tak langsung kepada kerajaan persekutuan. 3.26 bilion. Berapa duit kita dapat dari kerajaan persekutuan? Projek besar-besar satu pun tak ada.
Betul tak? Ini tak boleh dinafikan. Satu pun tak ada. Saya rasa sebab kerajaan negeri tidak menjalankan tugas dengan baik. Pegawai baik, tapi pemimpin kurang baik. Itu masalah dia. Ketua-ketua jabatan tekun, rajin, sabar. Tapi Menteri Besar, saya rasa prestasinya perlulah sampai masa untuk seorang baru. Mungkin cenderung yang boleh ganti yang Muhammad Pangko. Dia senyum. Terima kasih. Tuan Petua, bagaimana nak mencari sumber pendapatan betul-betul beramanah? Patutlah buat competitive open tender. Bukan saja kepada hasil banyak. Pertama, timber. Kedua, mining. Ketiga, land. Keempat, pasir. Jika dibuat competitive tender, saya bagi contoh. Waktu 2008 apabila Pakatan Rakyat pegang, kita buat open tender konsesi balak. Jumlah penghasil meningkat dari 16 juta terus sampai 40 juta ringgit. Kerana tender terbuka secara beramanah. Siapa yang mendapat manfaat? Kaki tangan awam dan rakyat negeri Perak. Okay? Yang kedua, sistem tender terbuka untuk commercial land. Waktu Pakatan Rakyat pindah, kita dah earmark 13 keping tanah perdagangan. Bukan untuk tanah kampung tersusun, bukan untuk tanah rumah pangsa, tetapi commercial land. Commercial land yang di-earmarkkan, kita dah kena pasti 13 blok tanah komersial waktu pentadbiran, tetapi tidak sempat melaksanakan kerana kuasa dirampas oleh Katak. Tuan Ini Petua, bagaimana selain daripada open tender, open tender tentang ini sekiranya kerana sudah ada kes-kes kejayaan. Pulau Pinang, satu keping tanah boleh dapat lebih kurang 1 bilion. Dan ini hasil semua masuk dalam akaun amanah bersatu kerajaan negeri. Dan duit itu boleh dipakai untuk memberikan pelbagai imbuhan dan manfaat kepada rakyat. Dan Yang Muhammad, kita masa setiap Yang Muhammad 20 minit. Yang Muhammad tinggal 1 minit. Yang Muhammad banyak dah perkara tu saya tengok. Banyak bagus perkara dibangkitkan. Cuma 1 minit je lagi. Terima kasih dari Petua. Saya rasa untuk memastikan kerajaan ini terus maju ke depan, pemimpinnya perlu bersih. Tetapi pagi ini saya ingin bertanya kepada barisan kabinet. Saya dah tanya soalan mengapa kerajaan Pulau Pinang boleh mengisytiharkan harta kepada Dewan Negeri, tetapi Perak tak boleh. Dan saya telah difahamkan, antaranya ahli-ahli Exco dah beritahu saya, ahli-ahli Exco semua kena isytihar harta. Tapi bukan kepada Dewan Negeri, kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Yang Amat Berhormat Menteri Besar isytihar kepada siapa? Itu sahaja kita nak tahu. Semua orang kena isytiharkan kepada dia mengikut keputusan MMK tahun 2012. Jika saya tidak silap, dah buat keputusan, semua kena isytihar kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tapi Yang Amat Berhormat Besar tak payah isytiharkan harta kepada Dewan ini. Saya rasa adalah penting jika kerajaan ini bersih, cekap, amanah. Saya cadangkan pada sesi ini semua ahli-ahli yang berhormat di barisan Exco ikut contoh negeri Pulau Pinang. Sebenarnya sekarang Pahang pun nak buat peristirahat harta untuk buktikan kerajaan itu bersih. Muhammad, masa yang diperuntukkan dah cukup. Pantun sikitlah. Sebelum saya akhiri ucapan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Timbalan Dato' Yang Di-Petua yang selalu tenang dan mesra dan memberikan ruang untuk pihak kami membahas. Harap jadi speaker lah untuk gantikan speaker yang akan letak jawatan. Tuan Di-Petua, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kerajaan. Saya janji jika Pakatan Harapan pegang negeri Perak, kita akan ikut Selangor, bonus 1 bulan setengah. Tolong sokong Pakatan Harapan, bonus 1 bulan setengah. Okey Ahmad, masa dah cukup Ahmad. Okey, pantun terakhir. Buah pelaga bentuknya bujung. Sebagai perencah masakan kari. Kerja ikhlas, tekun dan jujur. Nescaya cemerlang di kemudian hari. Menangkap ikan di tengah lautan. Berjuang ombak serta gerula. Tugasan bukan untuk sanjungan, sebagai bakti kepada negara. Sekian, terima kasih. Ahmad, terima kasih.